Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya, Lubrina binti Jamaluddin, dalam slot yang ke-6 ini, iaitu di peringkat persediaan pentaksiran bilik darjah yang memfokuskan merancang pentaksiran, iaitu kaedah dan instrumen pentaksiran. Dalam slot yang lepas, iaitu slot yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan telah pun didedahkan dengan backward design. Dalam slot ini, saya cuba imbas kembali mengenai reka bentuk kurikulum amalan rutin biasa guru kita dengan pendekatan backward design di peringkat yang kedua dan ketiga ini, kerana terdapat sedikit perbezaan di mana amalan rutin guru kita akan di peringkat dua ini akan merancang aktiviti dan menyediakan tugasan seperti latihan atau lembaran kerja dalam bilik darjah. Selepas itu baru menentukan penilaian ataupun pentaksiran. Dan pentaksiran ataupun penilaian yang ditentukan oleh guru dalam amalan biasa ini adalah biasanya lebih kepada penilaian yang sumatif untuk melihat performance ataupun pencapaian murid menguasai terhadap sesuatu pembelajaran. Tetapi di sini backward design di peringkat ini adalah secara terbalik, di mana kalau amalan rutin kita menyediakan ataupun merancang aktiviti PDP, tetapi backward design kita merancang dulu penilaian ataupun pentaksiran yang melibatkan kaedah pentaksiran dan instrumen pentaksiran untuk menentukan apa yang murid perlu belajar dan apa yang murid perlu lakukan, iaitu pengetahuan dan kemahiran yang diaplikasikan kepada murid. Seterusnya barulah aktiviti pedagogi yang sesuai ataupun aktiviti PDP yang sesuai dengan pentaksiran itu yang telah dirancang dilaksanakan. Skop perbincangan kita dalam slot ini yang menumpukan yang pertama adalah kaedah pentaksiran dan jenis-jenis instrumen pentaksiran. Idea utama kita adalah pentaksiran berterusan dalam bilik darjah menerajui kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi hasrat pembelajaran kita dalam slot ini, yang pertama kita akan belajar kaedah pentaksiran yang bersesuaian dengan aktiviti PDP. Kedua, kita akan belajar jenis-jenis instrumen pentaksiran. Manakala kriteria kejayaan kita yang pertama, kita akan dapat mengurai jenis-jenis pentaksiran formatif dan sumatif dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. Yang kedua, kita akan dapat mengenal pasti kaedah pentaksiran yang sesuai dengan aktiviti PDP yang dirancang. Dan yang ketiga, kita akan dapat menentukan jenis-jenis instrumen pentaksiran yang sesuai dalam melaksanakan pentaksiran. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini adalah berikutan surat siaran KPM bilangan 14 yang menjelaskan tentang pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun murid tahap 1. Dan pemansuhan ini adalah disebabkan untuk melakukan perubahan pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan kepada pembelajaran yang berorientasikan perkembangan murid. Dan seterusnya, pentaksiran bilik darjah ini lebih berfokus kepada pentaksiran yang lebih objektif, yang mana kita akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan pelaksanaan pembelajaran yang bermakna yang ke arah pembentukan karakter murid itu sendiri. Dan seterusnya, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini adalah melihat perkembangan pembelajaran murid, potensi murid, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diajar atau diperolehi oleh murid itu dapat dilaporkan dalam template pelaporan. Baik, paparan tersebut adalah imbasan kembali kepada pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan, di mana PDP berlaku, aktiviti PDP berlaku dan tugasan yang diberikan kepada murid-murid. Dan ini berlaku, ini lebih kepada penilaian sumatif, di mana kita nak melihat ranking ataupun grade pencapaian murid menguasai sesuatu pembelajaran melalui peperiksaan pertengahan dan akhir tahun. Adalah sangat penting bagi pihak sekolah memahami ataupun mengetahui peranan dan tanggungjawab seorang pengetua, guru besar dan juga pemimpin pertengahan. Yang pertama, memahami konsep ataupun pelaksanaan dan pentingnya pentaksiran bilik darjah ini. Yang kedua, memimpin dan melaksanakan bimbingan instruksional kepada guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Tuan-tuan dan puan-puan,
Pentaksiran bilik darjah ini perlu dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif dan juga pentaksiran sumatif. Kita lihat dalam slide ini, pentaksiran bilik darjah yang berbentuk formatif ini dilaksanakan secara berterusan, iaitu pentaksiran untuk pembelajaran dan juga pentaksiran sebagai pembelajaran. Kedua-dua bentuk pentaksiran ini berlaku secara berterusan dalam bilik darjah. Manakala pentaksiran sumatif ialah tentang pembelajaran, pentaksiran tentang pembelajaran. Pentaksiran ini biasanya dilaksanakan untuk mentaksir perkembangan tentang pembelajaran murid dalam masa-masa tertentu, biasanya di akhir sesuatu tempoh ataupun tajuk ataupun bidang pembelajaran. Contohnya yang biasa kita laksanakan, amalan rutin guru kita ialah ujian dan juga peperiksaan. Untuk memahami dan menguasai bagaimana bentuk pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif ini, tuan-tuan bolehlah rujuk pada buku panduan pentaksiran bilik darjah edisi yang kedua di muka surat 6. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adalah sangat penting bagi seorang guru itu sebelum melaksanakan pentaksiran bilik darjah perlu merancang dan memahami kaedah dan instrumen pentaksiran itu. Dan guru perlu meneliti, memahami DSKP yang mana pertama standard kandungan, yang kedua standard pembelajaran dan yang ketiga ialah standard prestasi bagi merancang pentaksiran yang lebih berkesan kepada murid-murid. Guru-guru juga perlu memahami kaedah pentaksiran yang berdasarkan 3, iaitu secara lisan, secara bertulis dan secara pemerhatian. Kaedah pentaksiran ini perlu dilaksanakan berdasarkan objektif pembelajaran yang hendak ditaksir bersesuaian dengan keupayaan dan kemampuan murid. Manakala instrumen pentaksiran yang dibina atau yang dipilih perlu berdasarkan aktiviti yang dirancang dan kaedah pentaksiran yang dipilih. Dan ini dapat dijelaskan dalam buku panduan edisi kedua muka surat 43. Baik, hala tuju baru kita dalam pembelajaran berorientasikan perkembangan. PDP berlaku dan kaedah pentaksiran juga berlaku secara serentak. Ini adalah kaedah pentaksiran secara lisan dan instrumen yang boleh digunakan dengan menggunakan kaedah secara lisan. Dan pentaksiran ini berlaku dalam bentuk pentaksiran formatif dan juga sumatif. Saya bagi contoh DSKP Pendidikan Kesihatan tahun 2 untuk menunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan mengenai pemilihan kaedah pentaksiran secara lisan, tulisan dan juga pemerhatian menggunakan DSKP yang dipaparkan. So, tajuknya adalah penyalahgunaan bahan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada contoh kaedah pentaksiran yang dipilih ialah secara lisan dan instrumen yang dipilih ialah soalan lisan. Jadi ini adalah mata pelajaran pendidikan kesihatan, tajuk penyalahgunaan bahan. Objektif pembelajaran ini daripada standard pembelajaran yang telah dipilih dalam DSKP. Kemudian penerangan aktiviti guru menggunakan perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan berlaku dan murid perlu tahu bahayanya pengambilan tembakau, alkohol dan dadah. Kemudian contoh soalan lisan ialah yang pertama, bagaimana pengambilan tembakau, alkohol dan dadah boleh mempengaruhi kesihatan diri dan juga orang lain. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan diri daripada pengambilan tembakau, alkohol dan dadah? Apakah yang anda syorkan mengenai amalan gaya hidup sihat tanpa pengambilan bahan terlarang? Baik, kita tengok lagi, lihat pula kaedah pentaksiran yang dipilih secara bertulis. Ini antara senarai instrumen yang boleh dibina atau digunakan untuk kaedah secara bertulis. Kaedah pentaksiran secara bertulis. Kita masih menggunakan DSKP yang sama iaitu Pendidikan Kesihatan 2, tajuk yang sama penyalahgunaan bahan. Kaedah bertulis, kita pilih instrumen yang berbentuk lembaran kerja iaitu bentuk jadual. Jadi objektif yang sama seperti yang slide
sebelum ini. Kemudian aktivitinya ialah guru menayangkan tayangan video tentang bahaya pengambilan tembakau, alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri dan orang lain. Jadi arahannya murid dikendaki melengkapkan jadual kesan-kesan pengambilan tembakau, alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri dan orang lain dalam lembaran kerja bentuk jadual. Jadi tuan-tuan, ini adalah borang kesan-kesan pengambilan tembakau, alkohol dan dadah yang perlu dilengkapkan oleh murid-murid setelah mereka menonton video yang ditayangkan oleh guru. Baik, contoh bagi kaedah pentadsiran pemerhatian pula. Ini adalah beberapa instrumen yang boleh dipilih oleh guru untuk dibina, untuk dilaksanakan dalam PDP. Dan melalui kaedah pentadsiran pemerhatian, instrumen yang dipilih adalah senarai semak, menggunakan SKP yang sama juga, tajuk yang sama, objektif yang sama tetapi aktiviti yang berbeza, iaitu murid dibagi kepada 4 kumpulan dan murid ini diminta menghasilkan satu poster katakan tidak pada tembakau atau alkohol atau dadah, mana-mana murid boleh pilih, dan guru akan menilai hasil murid berdasarkan elemen yang perlu ada dalam menghasilkan poster kumpulan masing-masing dalam senarai semak yang dibina oleh guru. Baik, ini adalah senarai semak bagi poster yang perlu dihasilkan oleh murid yang akan dinilai oleh guru. Jadi ini adalah nota, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5. Ini adalah contoh senarai nama murid dan guru akan tik mana-mana yang difikirkan, yang dinilai pada poster, dan ini adalah catatan. Kalau tidak ada tik di sini, mungkin dari segi catatan guru akan menjelaskan kenapa tidak ditik. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah menjelaskan tentang kaedah pentadsiran dan jenis-jenis instrumen pentadsiran berdasarkan kaedah pentadsiran yang boleh dirancang oleh guru. Sebenarnya pentadsiran bilik darjah ini lebih memberi autonomi pada guru itu untuk melaksanakan PDP dan pentadsiran penilaian kepada murid-murid, kerana guru itu lebih mengetahui potensi yang ada dalam murid dia, aras kefahaman, pengetahuan dan kemahiran yang murid yang diajar. Jadi adalah penting bagi guru untuk menentukan tahap penguasaan bagi setiap murid berdasarkan pertimbangan profesional, iaitu guru itu perlu mempunyai pengetahuan yang menguasai pengetahuan dalam standard kandungan yang nak diajar. Kemudian guru perlu bertanggungjawab melaksanakan dengan cekap. Macam tadi, sebelum melaksanakan pentadsiran, guru perlu memahami kaedah pentadsiran dan instrumen-instrumen yang bersesuai dengan pentadsiran yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Kemudian guru juga perlu membuat pertimbangan berdasarkan hasil kerja murid, berdasarkan keupayaan, tingkah laku, kelebihan, kekurangan pada murid dan prestasi mereka dalam ujian dan apa sahaja bentuk aktiviti PDP yang dilaksanakan. Kemudian guru perlu menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman dengan murid semaksimum yang mungkin supaya dari semasa ke masa pelaksanaan pentadsiran bilik darjah ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan sistematik. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan adalah penting sebagai guru itu sebelum melaksanakan pentadsiran bilik darjah, guru itu perlulah merancang pentadsiran dengan menggunakan kaedah pentadsiran dan menentukan instrumen-instrumen pentadsiran yang sesuai berdasarkan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan pentadsiran. Dan pentadsiran yang ditaksir mestilah selari dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Guru-guru juga perlu melihat pada standard prestasi tahap penguasaan yang murid boleh kuasai berdasarkan kebolehan dan keupayaan. Aktiviti-aktiviti pembelajaran yang dirancang perlulah melihat kepada pelbagai kebolehan murid, kerana murid-murid ini adalah berbeza. Differentiate learning perlu di-apply, dilaksanakan bagi
memastikan PDB ini dapat dilaksanakan secara adil. Jadi pentadbiran bilik darjah ini tuan-tuan dan puan-puan berlaku secara berterusan dan dalam pelbagai bentuk pentadbiran, iaitu pentadbiran formatif dan juga sumatif. Akhir sekali daripada saya.